Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kumpulan kami dari kelas BMMM Seksyen 11 akan membentangkan perundingan yang berlaku antara dua negara yang bertajuk Pertikaian Malaysia-Singapura dalam isu air. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nurmadia binti Muhammad Aziz dengan nombor matriks B0918102440. Dan pada hari ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan latar belakang untuk pembentangan kami yang bertajuk Pertikaian Malaysia-Singapura dalam isu air. Semenjak Singapura telah mencapai kemerdekaannya pada 9 Ogos 1965, hubungan bilateral antara Malaysia dan Singapura sering dilanda masalah disebabkan oleh beberapa isu seperti isu air. Isu air merupakan pertikaian yang sukar diselesaikan dalam hubungan Malaysia-Singapura dan masih tiada kata sepakat sehingga hari ini. Kebimbangan Singapura mengenai kesinambungan bekalan air yang disalurkan daripada Malaysia dapat dilihat dalam perjanjian air tahun 1961 dan 1962, di mana kedua-dua perjanjian tersebut tamat pada tahun 2011 dan 2061. Berlaku persengketaan kerana tiada persetujuan oleh Singapura kerana Malaysia menuntut untuk menyemak semula harga air mentah yang dijual terlalu rendah, iaitu 3 sen per 1000 galen dan tidak pernah dinaikkan semenjak tahun 1927. Perbezaan tafsiran klausa perjanjian air tahun 1961 dan 1962 klausa 17 dan 14 telah menimbulkan konflik di antara dua buah negara sehingga Malaysia mengambil keputusan untuk menamatkan rundingan air berpakej secara unilateral pada Oktober 2002. Hubungan antara Malaysia-Singapura mengalami ketegangan apabila isu air merupakan antara isu yang sukar diselesaikan. Isu ini tercetus apabila pihak Malaysia telah menuntut untuk menyemak semula harga air sebelum meneruskan perjanjian baru, di mana perjanjian air tahun 1961 dan 1962 tamat pada tahun 2011 dan 2061. Pertikaian berlaku apabila Singapura membantah dan mendakwa Malaysia telah kehilangan hak untuk melakukan semula semakan harga air selepas tidak berbuat demikian pada tahun 1986 dan 1987. Terdapat tuduh-menuduh antara dua pihak dan ditambah lagi dengan peranan media yang menjadi batu api menambahkan lagi ketegangan antara Malaysia dan Singapura. Secara amnya, terdapat dua faktor utama yang mencetuskan ketegangan ini dan faktor ini dibagi kepada dua, iaitu pertikaian yang disebabkan hak di sisi perjanjian air tahun 1961, 1962 dan pertikaian yang disebabkan penentuan syarat-syarat rundingan air di luar daripada perjanjian air tahun 1961-1962. Antara faktor-faktor luar daripada perjanjian air yang menyebabkan ketegangan antara dua negara ini apabila keengganan Malaysia dan Singapura bertolak ansur dan saling tuduh-menuduh dalam rundingan ini menyebabkan isu air tidak dapat diselesaikan disebabkan oleh kedua-dua pemimpin negara mempunyai ego dan maruah tersendiri. Selain itu, penentuan formula air, harga air, rundingan air secara berpakej, penentuan komposisi air mengenai kuantiti dan jenis air dan semakan harga air yang ketat bagi perjanjian baru juga menyumbangkan lagi ketegangan dalam hubungan bilateral antara dua negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim bin Abdul Aziz. Nama matriks saya B0918101192. Okey, saya akan sambungkan di slide seterusnya, yang ini bertajuk mengenai kepada penyelesaian kes. Okey, kejadian pada akhir 2018 dan awal 2019, ini pada akhir tahun 2018, Menteri Air Tanah dan Sumber Asli, yang ini Dr. Jaya Kumar berkata adalah tidak wajar dengan harga yang Singapura bayar untuk membeli air daripada Malaysia. Beliau berkata ingin membuat perundingan semula dengan Singapura antara Malaysia bagi bincangkan harga yang untuk ditetapkan. Okey, pada awal tahun 2019 pula, Malaysia dengan Singapura masih telah masuk pada fasa yang kedua, yang ini untuk bincangkan tentang isu yang telah dibicarakan, yang ini isu air, harga air. Kita dalam fasa kedua ini, dia membincangkan tentang isu harga dan tempoh masa perjanjian. Okay, menurut daripada kata akhbar yang telah dinyatakan di atas, jelaslah bahawa untuk membuat satu rundingan ini bukan satu benda yang senang dan mudah. Okay, banyak perkara yang perlu dipertimbangkan dan juga diperlihatkan bagi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dalam perundingan tersebut. Assalamualaikum, nama saya Amirul Aman bin Fazil, nama matrik B0918108339. Okey, saya akan teruskan kepada penilaian kepada penyelesaian kes. Okey, poin yang saya akan jelaskan ialah kerjasama yang berterusan antara kedua negara, iaitu Malaysia dan Singapura. Okey, isu berhubung perjanjian air antara kedua negara ini kembali menjadi topik panas pada pertengahan tahun 2019, yang mana Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Dr. Mahathir, berkata harga air mentah yang dijual kepada Singapura tidak munasabah dan beliau bercadang untuk merundingkan semula terma perjanjian. Perjanjian itu yang berakhir pada 2061 memberi hak kepada Singapura untuk mengeluarkan 250 juta galen sehari air mentah dari Sungai Johor pada kadar 3 sen bagi setiap 1000 galen. Okey, Johor kemudiannya membeli air terawat daripada negara Republik tersebut dengan harga 1000 galen 50 sen bagi setiap 1000 galen. Okey, sebelum itu Singapura
Singapura bersetuju membayar 45 sen bagi setiap 1000 galen sehingga tahun 2019 dan 60 sen bagi mulai 2011 hingga 2061, yang mana ketika 2021 perjanjian itu tamat, yang akan berterusan hingga setahun selepas itu. Okey, bagaimanapun Malaysia dilaporkan mengenakan syarat bahawa Singapura perlu membayar 60 sen bermula 2001 sehingga 2007 dan RM3 sehingga 2011, tetapi negara Republik itu menolak. Di bawah perjanjian air 1962, Singapura terus menarik 250 juta galen air mentah sehari dari Sungai Johor. Sebagai balasan, Singapura diwajibkan untuk menyediakan bekalan air bersih harian kepada Malaysia sehingga 2% atau 5 mgd air yang dibekalkan ke Singapura. Dalam praktiknya, selama bertahun-tahun PUB telah atas permintaan Johor membekalkan tambahan air bersih kepada Johor setiap hari di atas 2% yang diwajibkan. Singapura untuk membekal di bawah perjanjian 1992, PUB juga telah memenuhi permintaan ADC HOC Johor untuk lebih banyak air minuman. Semasa tempoh kemarau yang teruk dan berpanjangan di Johor dan ketika kerja air Johor mengalami kejadian pencemaran atau menjalani penyelenggaraan rutin, air minum tambahan dibekalkan ke Johor secara muhibah dan tanpa menjejaskan hak Singapura di bawah perjanjian air 1962. Hal ini kita dapat Malaysia dan Singapura mengamalkan konsep perundingan integratif yang merupakan rundingan atau tawar-menawar yang mengusahakan satu penyelesaian atau lebih yang dapat mewujudkan satu penyelesaian yang saling menguntungkan. Hubungan jangan besar panjang, persefahaman situasi menang-menang dan keterbukaan dalam perundingan. Okey, nama saya Muhammad Izzuan bin Syah Rizwan. Okey, nombor meeting saya B09188100. Okey, bagi situasi masalah air di Malaysia dan juga Singapura. Okey, untuk Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu mengadakan satu perundingan bersama dengan rakan sejawatnya iaitu Lee Hsien Loong yang daripada Perdana Menteri Singapura, iaitu untuk menyelesaikan masalah air antara Malaysia dan Singapura, iaitu dengan cara ini, iaitu dengan mengadakan satu perundingan secara menang-menang. So dengan cara ini dapat menyelesaikan kes ini dengan cara yang baik. So yang keduanya dengan cara yang lain adalah langkah terbaik adalah berunding ini adalah dapat menjaga hubungan diplomatik kerana mewujudkan satu perundingan yang dengan suasana benar-benar antara kedua belah pihak. So yang seterusnya, cara penyelesaian masalah kes air ini yang berlarutan sehingga kini Singapura dan Malaysia, yang mana dengan perundingan ini adalah satu cara untuk menyelesaikan masalah air ini, iaitu dengan menilai semula harga air. So dengan cara perundingan ini dapat mengetahui dan dapat menilai adakah harga air yang pada perjanjian sebelum ini ada munasabah dengan harga semasa pada waktu kini. So yang seterusnya, rakan sejawatnya iaitu Perdana Menteri Singapura iaitu Lee Hsien Loong memberikan satu respon yang positif, yang mana dengan perunding ini kita dapat menyelesaikan satu masalah air antara kedua belah negara. So ini adalah satu cara untuk menyelesaikan kes yang dihadapi oleh pihak Malaysia dan juga Singapura. Yang terakhirnya, bagaimana perundingan ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat situasi benar-benar adalah dengan adanya peguam negara kedua belah pihak ini akan membuat lagi satu pertemuan untuk memahami dan kedudukan perundangan tentang hak dalam perjanjian bagi kedua belah pihak. So dengan cara perundingan ini, dengan yang adanya peguam yang telah dilantik oleh kedua belah negara, kita dapat menyelesaikan masalah air yang terus dibelenggu oleh kedua belah pihak negara iaitu Malaysia dan juga Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmin bin Abdul Aziz dan nombor matrik saya adalah B0918101440. Refleksi. Setelah mengkaji jalan-jalan penyelesaian kes-kes ini, kami dapat mengenal pasti beberapa strategi dan teknik perundingan yang telah digunakan untuk menjayakan perundingan ini. Salah satunya adalah menggunakan teknik dikenali sebagai win-win situation, di mana Malaysia dan Singapura bertolak ansur dengan menyedari beberapa keperluan Malaysia sendiri dan juga pihak Singapura, di mana teknik ini memberi kedua belah pihak mendapat kelebihan atau keuntungan yang sama di atas sesuatu tujuan yang telah mereka lakukan. Buktinya, di bawah perjanjian air 1962, Singapura telah menarik 250 juta galen air mentah sehari dari Sungai Johor. Sebagai balasan, Singapura diwajibkan untuk menyediakan bekalan air bersih harian kepada Malaysia sehingga 2% air yang dibekal ke Singapura. Dalam praktikannya, jadi teknik win-win situation ini harus diamalkan dalam kehidupan sehari kita supaya rasa diri semua memerlukan bantuan daripada orang lain. Maka rajin-rajinlah hulur bantuan kepada siapa yang memerlukan. Seperti contoh, Amin ingin bersiap-siap menggunakan motosikal, namun Hakim ingin menggunakan motosikal itu untuk pergi membeli belah. Jadi mereka berkompromi dan bersetuju untuk
mereka agar semua dapat menang-menang, iaitu Amin akan menghantar hakim pergi ke pusat membelah, dan apabila hakim selesai memberi belah, dia akan mengambil balik. Jadi di sini kita dapat melihatkan kedua-dua pihak bersetuju. Kita dapat melihat di mana ilmu menggunakan teknik win-win situation ini sangat berguna dalam kehidupan harian kita. Menawar. Di sini kita dapat melihatkan Malaysia dan Singapura telah berkompromi dan menawarkan apa yang mereka dapat tawarkan. Buktinya Singapura bersetuju membayar 45 sen bagi setiap 1000 gallon sehingga tahun 2011 dan 60 sen mulai 2011 hingga 2061 dan akan bertahan sehingga 100 tahun selepas itu. Okey, jadi dalam kata lain, kuasa tawar menawar adalah konsep berkaitan dengan keupayaan relatif pihak dalam suatu keadaan untuk mempengaruhi satu sama lain. Jika kedua pihak mempunyai kedudukan sama dalam suatu perundingan, maka mereka akan mempunyai kuasa tawar menawar yang sama. Di sini kita dapat melihat bahawa teknik tawar menawar ini sangat penting kerana dalam harga dapat dirundingkan. Jika mereka tidak berusaha menawar, mereka mungkin akan membayar lebih banyak daripada yang seharusnya. Jadi di sini kita dapat melihat Malaysia dan Singapura menggunakan teknik tawar menawar hingga mereka dapat kesepahaman yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Muhammad Alwi. Nombor rejik saya B0918102226. Saya akan membentangkan pada bahagian refleksi, iaitu pada nombor 3, situasi bersaing, yang mana kita boleh panggil kompetitif ataupun win-lose situation. Strategi perundingan bersaing telah digunakan apabila Malaysia ingin mempertahankan haknya untuk membuat semakan semula harga air mengikut perjanjian 1961 dan 1962, di samping mengumpulkan harga baru air dengan mengambil kira kesemua faktor seperti inflasi, sumber air alternatif dan indeks harga pengguna. Selain itu, strategi bersaing dapat dilihat apabila Singapura tidak ingin dimanfaatkan oleh Malaysia dengan menegaskan Malaysia tidak boleh membuat semakan semula harga air sesuka hati mengikut kehendak Malaysia sahaja kerana harga air ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya kiraan harga semasa berdasarkan kos buruh, bahan api, penyelenggaraan, inflasi, kuasa beli dan indeks harga pengguna Malaysia. Strategi competing ini adalah strategi dengan pendekatan win-lose atau menang kalah, di mana kita berusaha untuk memenangi konflik ini dengan mengalahkan pihak lain, atau I win you lose. Kita bertindak dengan sangat tegas untuk mencapai tujuan kita tanpa bekerjasama dengan pihak lain, dan bahkan dengan menewaskan pihak lain. Itu sahaja dari saya.